Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, kita teruskan pembelajaran kita dengan subtopik 5.2 iaitu fitohormon. Okey, fito ni merujuk kepada tumbuhan. Jadi fitohormon adalah hormon bagi tumbuhan. Okey, hormon tumbuhan ni adalah bahan kimia yang merangsang dan menyelaras gerak balas dalam tumbuhan terhadap rangsangan. Dengan adanya hormon ni, tumbuhan boleh bergerak balas terhadap rangsangan. Okey, dan hormon ini disintesis dalam organ tumbuhan dan kemudiannya diangkut ke bahagian-bahagian sasaran melalui phloem. Okey, kita tengok kita punya standard pembelajaran dahulu. Yang pertama adalah memerihalkan fitohormon. Okey, yang kedua menyatakan fungsi fitohormon. Okey, kat sini kita ada 5 fitohormon ataupun hormon tumbuhan ni, iaitu auksin. Yang kedua adalah gibberellin. Yang ketiga cytokinin, yang keempat asid absisik dan yang kelima adalah etilena. Okey, yang ketiga adalah membuat inference tentang kesan auksin terhadap gerak balas pertumbuhan. Okey, yang keempat mengumpul maklumat tentang fungsi fitohormon, kesan auksin terhadap gerak balas pertumbuhan dan peranan auksin dalam gerak balas tumbuhan. Okay, dan yang terakhir, kita punya standard pembelajaran yang terakhir adalah menerangkan peranan auksin dalam gerak balas tumbuhan. Gerak balas yang kita bincangkan adalah gerak balas fototropisma dan geotropisma. Jadi kalau perhatikan kita punya standard pembelajaran, kebanyakannya kita akan bincang tentang auksin di sini. Okey, jenis fitohormon yang macam cikgu sebutkan tadi ada 5. Untuk peringkat awak ni sebenarnya ada banyak fitohormon, tapi untuk peringkat awak ni ada 5 sahaja yang kita pelajari. Okay, yang pertama adalah auksin, yang kedua adalah gibberellin, yang ketiga cytokinin, yang keempat asid absisik dan yang kelima adalah etilena. Okay, auksin. Auksin ni adalah hormon yang terlibat dalam fototropisma dengan geotropisma. Okey, nanti kita akan belajarlah dengan detail macam mana auksin ni boleh menyebabkan berlaku fototropisma dengan geotropisma. Okey, auksin ni dia menggalakkan perkembangan kedominan apex, pucuk dan akar. Okey, auksin ni dia banyak berada di bahagian apex ataupun bahagian hujung atas ni. Okey, jadi dengan adanya kepekatan auksin yang tinggi di sini, dia menggalakkan tumbuhan ni tumbuh ke arah atas. Okey, tujuannya adalah untuk membolehkan tumbuhan ni membesar supaya dapat cahaya matahari yang mencukupi. Okey, yang ketiga, merangsang pertumbuhan dan pemanjangan sel akar dan sel pucuk. Okey, merencatkan pengeluaran tunas sisi. Okey, bila auksin ni macam cikgu cakap tadi, dia berada banyak di bahagian atas. Okey, jadi tumbuhan ni dia akan tumbuh tinggi dahulu, dia akan meninggi dahulu untuk mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Jadi bahagian tepi, tunas-tunas tepi ni dia kuranglah mengalami pertumbuhan. Okey, tetapi apabila kita buang ataupun kita remove bahagian atas ni, okey, bahagian tepi-tepi ni akan mula tumbuh. Tunas-tunas bahagian sisi ni akan tumbuh, okey, dan menjadikan pokok itu lebih rendang. Okey, seterusnya, fungsi auksin yang seterusnya adalah untuk merangsang percambahan akar adventitious pada keratan batang. Okey, contohlah tumbuhan. Biasanya ada setengah tumbuhan boleh membiak menggunakan kaedah keratan batang. Okey, auksin ni dia merangsang pertumbuhan akar-akar ni. Okey. Okey, selain daripada tu, auksin juga merangsang pembahagian sel kambium semasa pertumbuhan sekunder. Okey, dan dia merencatkan keguguran buah dan daun yang masih muda. Okey, ini sebenarnya lebih kepada hormon pertumbuhan lah bagi tumbuhan. Okey, kesan auksin terhadap gerak balas pertumbuhan. Okey, gerak balas pertumbuhan ni dia dikawal oleh auksin, hormon auksin. Okey, auksin ni dihasilkan di bahagian meristem apex. Okey, sama ada di bahagian pucuk ataupun di bahagian akar. Jadi auksin ni dia dihasilkan di bahagian meristem apex. Yang awak dah pernah belajar kan masa di bab 1 tu. Okey, meristem apex di bahagian pucuk dan bahagian akar. Okey, auksin ni dia boleh menyebabkan gerak balas
tropisma berlaku pada tumbuhan. Okey, oksin ni dihasilkan di bahagian hujung koleoptil. Okey, kalau kita perhatikan pada gambar rajah ni, bahagian hujung. Okey, hujung koleoptil ni adalah tempat ataupun lokasi di mana oksin dihasilkan. Okey, ini adalah zon pertumbuhan yang awak pernah belajar dalam bab 1. Okey, dalam zon pertumbuhan bagi hujung pucuk dan akar, ada 3 bahagian, iaitu zon pembahagian, zon pemanjangan dan zon pembezaan. Okey, oksin ni dihasilkan di bahagian hujung ini. Okey, dan oksin ni dia akan meresap dari bahagian atas pergi ke zon pemanjangan. Okey, dan merangsang pemanjangan sel. Okey, taburan oksin yang sekata, yang sama, okey, pada semua bahagian, dia akan menyebabkan koleoptil ini memanjang pada kadar yang sekata. Okey, jadi koleoptil ni dia akan tumbuh tegak je ke arah atas, macam awak tengok dalam gambar rajah ni. Okey, koleoptil ni dia tumbuh tegak ke arah atas. Sebab apa? Sebab taburan oksin yang diterima adalah sekata. Jadi koleoptil ni dia memanjang secara sekata dan tumbuh tegak ke arah atas. Okey, kita tengok eksperimen kesan oksin ke atas gerak balas koleoptil tumbuhan. Okey, yang pertama, kita tengok Okey, eksperimen 1. Okey, apabila hujung koleoptil dipotong pada bahagian atas. Okey, kita biarkan selepas 2 jam, okey, kita tengok tiada pertumbuhan berlaku. Okey, dan bila kita letakkan semula koleoptil yang kita buang tadi tu, okey, kita nampak bahawa hujung koleoptil ni dia tumbuh tegak ke arah atas. Okey, dan dia tumbuh tegak sebab dia menerima taburan oksin yang sama. Okey, eksperimen 2 dijalankan. Okey, yang kat sini dipotong juga hujung koleoptil, tapi hujung koleoptil tadi diletakkan di atas blok agar-agar. Okey, dan oksin tadi dia akan meresap ke dalam blok agar-agar ni. Okey, dan blok agar-agar ni diletakkan di atas bahagian yang dipotong tadi tu. Okey, dan kita nampak bahawa daripada eksperimen ni koleoptil tumbuh tegak ke atas. Okey, kenapa dia boleh tumbuh? Sebab oksin yang ada pada hujung koleoptil tadi, okey, dia meresap ke dalam blok agar-agar ni. Okey, dan agar-agar ni diletakkan di atas bahagian yang dipotong tadi. Okey, jadi bahagian ini masih boleh menerima oksin dan boleh berlaku pertumbuhan di situ. Okey, eksperimen 3. Okey, kalau tadi dia letak penuh kan? Okey, yang ni eksperimen ketiga sama juga, hujung koleoptil dipotong dan bahagian yang dipotong itu diletak di atas blok agar-agar. Okey, selepas 2 jam, okey, diletakkan semula agar-agar, bukan dia letak koleoptil, dia letak agar-agar. Tapi dia tak letak penuh, dia letak sebahagian sahaja. Okey, jadi bahagian yang ini, bahagian sebelah sini, dia akan terima lebih banyak hormon oksin berbanding dengan yang sebelah sini tak ada. Okey, jadi apa yang berlaku disebabkan bahagian ini menerima hormon oksin tadi, jadi bahagian ini akan memanjang. Sel-sel bahagian ini dia akan memanjang. Okey, sel ini memanjang. Okey, manakala sel yang kat sebelah yang tak terima oksin tu, dia tidak memanjang. Okey, jadi hasilnya koleoptilnya akan membengkok. Okey, tumbuh bengkok sebab sebahagian saja yang terima oksin, yang terima hormon pertumbuhan itu. Okey, jadi taburan oksin yang diterima tidak sekata di sini. Jadi bahagian yang menerima lebih banyak oksin akan memanjang lebih cepat dan hasilnya tumbuhan akan membengkok. Okey, sama macam tadi ni. Okey, yang ni hujung koleoptil ni. Hujung koleoptil ni.
Okey, dipotong. Okey, dan diletakkan di atas agar-agar. Okey, sekarang agar-agar ni dah terima hormon auksin tadi dan diletakkan pada koleoptil ini. Okey, tapi tak letak penuh, dia letak separuh sahaja. Okey, jadi sebahagian daripada koleoptil sahaja yang menerima hormon auksin. Okey, jadi bahagian yang menerima auksin, contoh kat sini kan. Okey, bahagian yang menerima auksin ni dia akan memanjang, selnya akan memanjang. Okey, berbanding dengan bahagian yang tidak menerima auksin, selnya kalau awak perhatikan dia pendek-pendek. Okey, yang ni lebih panjang, saiznya lebih panjang. Jadi berlaku pemanjangan yang tidak sekata di situ. Okey, bila pemanjangan yang tidak sekata, okey, dia akan menyebabkan koleoptil ini bengkok. Okey, kalau yang sini dia letak hujung sini, dia akan mengikut sebelah kanan lah. Okey, kesan kepekatan auksin terhadap pemanjangan pucuk dan akar. Okey, kalau pucuk, kepekatan auksin yang tinggi dia akan merangsang pemanjangan. Dia akan menyebabkan sel-sel pada pucuk itu memanjang dengan lebih cepat. Okey, berbeza dengan akar, kepekatan auksin yang tinggi akan merencatkan pemanjangan. Yang ni perlu faham betul-betul di sini. Okey, seterusnya kita tengok peranan auksin dalam gerak balas tumbuhan. Okey, gerak balas yang kita nak tengok hari ini adalah gerak balas fototropisma dengan geotropisma. Okey, apabila pucuk dia terdedah pada cahaya yang sekata dari arah atas. Kita tengok gambar rajah ni. Okey, pucuk ni dia terima matahari dari arah atas. Okey, jadi hujung koleoptil ni, okey, kita tengok dia punya taburan auksin kat sini adalah sekata. Okey, jadi pucuk ni dia akan tumbuh tegak je ke arah atas. Okey, sebab apa? Sebab setiap sel yang ada di sini menerima taburan auksin yang sekata. Okey, tetapi apabila pucuk terdedah pada cahaya dari satu arah, okey, auksin ni dia akan bergerak menjauhi cahaya. Auksin ni macam kita juga tak berapa suka cahaya matahari. Okey, jadi bila ada cahaya matahari di sini, okey, auksin ni dia akan bergerak ke kawasan yang lebih teduh. Okey, jadi dia akan mewujudkan kepekatan auksin yang tidak sekata di sini. Okey, jadi awak tengok gambar rajah ni kan. Okey, kat bahagian sini sebelah kiri ni dia terima auksin lebih banyak. Okey, taburan auksinnya lebih tinggi, kepekatan auksinnya lebih tinggi. Jadi sel di bahagian sini akan memanjang dengan lebih cepat berbanding dengan bahagian yang sebelah kanan yang dekat dengan yang terima cahaya matahari ni. Okey, jadi hasilnya, okey, pucuk dia akan membengkok ke arah cahaya dan ini akan memberikan gerak balas fototropisma positif. Okey. Okey, jadi ada beberapa aktiviti yang dijalankan untuk mengkaji peranan auksin dalam gerak balas fototropisma. Okey, boleh rujuk buku teks muka surat 105 dalam gambar rajah 5.6 itu merujuk kepada peranan auksin di hujung koleoptil terhadap gerak balas pertumbuhan berdasarkan fototropisma. Okey, tengok dalam gambar rajah ni. Ini adalah set kawalan, okey, yang mana kita biarkan koleoptil ini, okey, tumbuh. Okey, dan arah cahayanya adalah di sebelah kiri. Okey, selepas beberapa hari kita akan tengok koleoptil ni tumbuh ke arah cahaya, bengkok ke arah cahaya. Okey, dalam aktiviti yang seterusnya kita potong hujung koleoptil ni. Okey, jadi selepas beberapa hari kita nampak tiada pertumbuhan berlaku. Okey, seterusnya hujung koleoptil ditutup dengan penutup legap. Okey, ditutup dengan penutup legap. Jadi di sini, okey, auksin ni dia tak menerima rangsangan cahaya. Jadi taburan auksin adalah sekata di sini. Okey, jadi koleoptil ni akan tumbuh tegak ke arah atas. Kenapa tegak? Sebab dia menerima taburan auksin yang sekata. Okey, next. Kalau tadi kita tutup dengan penutup legap, okey, sekarang kita tutup dengan penutup sinar pula.
Okey, bila kita tutup dengan penutup loop sinar, okey, jadi hujung koleoptil ni dia terima rangsangan cahaya. Okey, jadi sifat oksin yang awak tahu tadi, yang kita dah sebut tadi, oksin ni dia tak suka cahaya. Dia akan bergerak menjauhi cahaya. Jadi dia akan berkumpul di sebelah sini. Okey, bila dia berkumpul sebelah kanan ini, sebelah kanan, okey, jadi bahagian sel yang berada di bahagian sebelah kanan ni akan memanjang dengan lebih cepat berbanding dengan sebelah kiri. Jadi selepas beberapa hari kita akan tengok koleoptil ni tumbuh membengkok ke arah cahaya. Jadi dia akan bengkok ke arah cahaya sebab yang sel di bahagian sebelah kanan ni tumbuh dengan lebih cepat. Dia panjang. Dia lebih panjang berbanding dengan sebelah kiri. Sebab apa dia panjang? Sebab dia terima oksin yang lebih banyak. Okey, seterusnya. Okey, tadi kita potong, kita tutup. Okey, sekarang kita tutup bahagian tapak koleoptil. Kalau tadi kita tutup bahagian atas, yang ni kita tutup bahagian tapak. Okey, selepas beberapa hari sama juga pemerhatian dia tumbuh membengkok ke arah cahaya. Okey, maksudnya taburan oksinnya tak adalah di sini, kuranglah di sini. Jadi dia tidak mempengaruhi pertumbuhan. Okey, dia tetap membengkok ke arah cahaya. Okey, seterusnya, hujung koleoptil diasingkan oleh blok agar-agar. Okey, blok agar-agar ni membolehkan oksin yang ada pada hujung ni meresap ke bawah. Okey, jadi oksin ni boleh meresap melalui agar-agar ni. Okey, jadi bila oksin ni meresap, sama juga macam tadi sebab cahayanya sebelah kiri. Okey, jadi oksinnya akan berkumpul di sebelah kanan. Okey, oksin akan banyak sebelah sini sebab dia tak suka cahaya. Okey, jadi koleoptil ni dia akan tumbuh memanjang, membengkok ke arah cahaya. Sebab apa? Sebelah kanan ni dia terima lebih banyak oksin. Okey, jadi sel di bahagian kanan ni tumbuh lebih panjang berbanding sebelah kiri. Jadi dia tetap membengkok ke arah cahaya. Okey, seterusnya kita asingkan hujung koleoptil ni dengan mika. Okey, mika ni dia tak loop pada oksin ni, tak boleh merentas melalui mika ini. Okey, jadi oksin ni tak boleh bergerak ke bawah. Jadi selepas beberapa hari kita akan nampak tiada pertumbuhan koleoptil berlaku. Okey, tadi peranan oksin dalam gerak balas fototropisma. Sekarang kita nak tengok peranan oksin dalam gerak balas geotropisma. Okey, ini adalah biji benih. Okey, pada biji benih yang bercambah dia ada hujung pucuk dengan hujung akar. Okey, tengok kat sini oksin dia berkumpul di bahagian bawah. Okey, kalau perhatikan nampak yang warna kuning-kuning ni, okey, ni adalah oksin. Okey, oksin ni dia berkumpul di bahagian bawah disebabkan oleh tarikan graviti. Okey. Okey, ni konsep yang awak mesti faham. Okey, kepekatan oksin yang tinggi di bahagian pucuk akan merangsang pemanjangan sel. Okey, sebaliknya kepekatan oksin yang tinggi di bahagian hujung akar dia merencat pemanjangan sel. Ini konsep yang mesti faham di situ. Okey, jadi kat bahagian bawah ini kepekatan oksin tinggi. Jadi sel di bahagian bawah ni akan memanjang dengan lebih cepat. Jadi bila dia tumbuh dia akan bengkok ke arah atas. Okey, berbeza dengan akar. Okey, kepekatan oksin yang tinggi dia akan merencatkan pemanjangan sel. Jadi sel-sel yang mempunyai kepekatan oksin yang tinggi ni tumbuh dia tak panjang. Okey, dia tidak memanjang. Sebaliknya yang bahagian atas lebih panjang. Jadi akar ni akan membengkok ke bawah. Okey, jadi ini penerangan lah. Kepekatan oksin yang tinggi di bahagian bawah akan menyebabkan bahagian pucuk ni membengkok ke arah atas. Okey, sebaliknya kepekatan oksin yang tinggi di bahagian bawah ni akan menyebabkan sel-sel akar direncat. Okey, jadi akar ni dia akan membengkok ke bawah. Jadi kepekatan oksin di bahagian akar yang tinggi ni dia merencatkan sel-sel akar tadi. Dia membantu akar ini tumbuh ke arah bawah, menunjukkan geotropisma positif.
Geotropisma positif ini membantu akar untuk tumbuh ke arah bawah untuk mendapatkan lebih banyak air dan garam mineral. Dan gerak balas untuk pucuk ni, dia menunjukkan geotropisma negatif. Maksudnya dia tumbuh melawan arah graviti. Ini penting untuk membolehkan pucuk mendapatkan lebih banyak cahaya matahari. Kenapa? Sebab bahagian pucuk ni akan menjalankan fotosintesis. Seterusnya, hormon yang seterusnya adalah gibberellin. Fungsinya adalah untuk menggalakkan pembahagian dan pemanjangan sel batang. Selain daripada tu, merangsang perkembangan daun, bunga dan buah, merangsang perkembangan dan percambahan biji benih, menyebabkan pertumbuhan batang berbunga pada tumbuhan kerdil dan juga merencatkan perkembangan akar. Seterusnya, hormon yang seterusnya adalah cytokinin. Cytokinin dia punya fungsi adalah untuk merangsang pembahagian dan pemanjangan sel akar dan batang dengan kehadiran auksin. Dia juga merupakan hormon pertumbuhan bagi tumbuhan. Merangsang percambahan biji benih, merencat perkembangan kedominan apex. Dengan adanya cytokinin, tumbuhan ni dia tak adalah tumbuh tegak je ke arah atas. Ada juga bahagian-bahagian tertentu yang akan, bahagian cabang-cabang tertentu akan tumbuh arah-arah tepi. Jadi pokok ni akan jadi lebih rindang lah, tak dah terlalu tinggi tegak ke atas. Melambatkan penuaan daun. Dan merangsang pertumbuhan tunas sisi. Ini adalah hormon anti-aging bagi tumbuhan. Seterusnya adalah hormon asid. Iaitu asid absisik. Fungsinya adalah untuk merencat pertumbuhan tumbuhan, merangsang pengguguran buah, daun dan bunga yang matang, menggalakkan kedormanan biji benih. Biji benih ni dia perlu berada dalam keadaan dormant. Supaya dia tak tumbuh pada waktu yang tidak sesuai. Menggalakkan penutupan liang stoma pada musim kemarau dan merencat pertumbuhan tunas dan percambahan biji benih. Asid absisik ni adalah hormon stres bagi tumbuhan. Dan seterusnya, hormon yang terakhir adalah etilena. Etilena ni adalah hormon penuaan bagi tumbuhan. Dia merangsang pemasakan buah. Selain daripada tu, merangsang penuaan tumbuhan, merangsang keguguran daun dan buah. Kalau awak tengok pisang ni kan, kalau pisang biasa kalau kita beli kan hijau lagi. Pas beberapa hari kita akan tengok dia berubah warna. Dia boleh jadi masak itu disebabkan oleh adanya kehadiran hormon etilena tadi. Hormon etilena ni dia merangsang buah ini menjadi masak. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Untuk setakat ini, kita akan sambung lagi subtopik 5.3 nanti, iaitu aplikasi phytohormon dalam pertanian. Itu sahaja. Terima kasih.